Selamat pagi, salam ceria bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Jadi Nur Salihah hari ini kembali bersama dengan anda. Dan saya Dina Syah Salim pagi ini menemani anda untuk saya nak bagi menceriakanlah bagi anda. Walaupun saya tahu pagi ini mungkin mood dia agak berbeza sedikit khususnya bagi kaum lelaki dan untuk wanita jugalah. Kalau pagi ni suami tu macam mood semacam je faham sikit lah apa yang berlaku malam tadi kan. Okey, yang penting perlawanan 1:30 pagi berakhir dengan walaupunlah saya rasa kita tewas, tapi saya tetap positif sebab ada perlawanan seterusnya. Ashraf, awak sedih sangat ni. Saya sedihlah juga kerana itu ada peluang pembukaan bagi negara Malaysia selepas 42 tahun kita tak ke Piala Asia secara merit dan ini adalah sejarah tercipta. Cuma malam tadi itu saya rasa ramai bersetuju bahawasanya pada tadi itu bukanlah perlawanan yang diharapkan, bukanlah prestasi yang diharapkan berdasarkan kepada komitmen oleh skuad Harimau Melaya sepanjang tempoh 1-2 tahun kebelakangan ini, tetapi itu realiti yang kita terpaksa telan. Walau bagaimanapun perjalanan masih panjang. Selepas ini kita akan bertemu dengan Bahrain, selanjutnya dengan Korea Selatan. Kedudukan terkini kumpulan E, Malaysia berada di tangga keempat, di bawah sekali selepas kesemua empat negara di dalam kumpulan E telah pun selesai untuk perlawanan pertama. Kita nak nantikanlah apakah strategi seterusnya kerana antara yang menjadi persoalan yang malam tadi itu adalah tentang pertama kali posisi lah. Posisi yang kita gunakan, strategi yang kita gunakan, format yang kita gunakan adalah kita menurunkan 3-4-3 kan. Ramai anggapan sepatutnya mungkin kita boleh gunakan 3-3-4. Itulah banyaklah persoalan-persoalan yang masih lagi diperbincangkan. Walau apa pun di tempat kerja, bos pun faham juga kalau pagi ni lambat sikit masuk level tu. Start kali sebab tidur kerja lewat, tak tahulah pukul berapa semuanya tidur, tapi yang pastinya walaupun realiti yang pahit untuk kita telan ni, tapi saya positif. Kejayaan kita mungkin tertangguh, kita akan mungkin redeem nanti pada perlawanan seterusnya Bahrain pada 20 hari bulan. Betul, hari Sabtu ini 10.30 malam. Walau bagaimanapun kita tak tahu juga apakah yang lebih menarik untuk diperbincangkan lebih banyak lagi. Pastinya petang ini bersama dengan kami di program Hayat Asia, Aril dan juga Amar akan bersama dengan anda untuk mengupas lebih lanjut tentang prestasi bagi perlawanan malam tadi. Saya kira juga jangan putus harapan, kita masih lagi kekal bersama. Kita pemain nombor 12 kita ini harus bersama-sama dengan mereka. Walaupun untuk golongan-golongan wanita, bila kita tengok bola sepak ataupun perlawanan bola sepak, kita fokus lebih kepada pemainnya, tetapi saya tetap sokong pasukan Malaysia kita semoga maju jaya untuk perlawanan seterusnya. Okey, jom kita positif bagi ni. Baik, kita saksikan pula apa yang menarik di portalbernama.com ini berkaitan tentang bagaimana hasrat yang dinyatakan oleh negeri Melaka untuk bekerjasama dengan Perkeso dalam usaha untuk memasarkan produk OB Sepeda Tahun Melawat Malaysia 2024. Kerajaan juga dikatakan akan Kerajaan Melaka akan mengadakan perbincangan secara khusus bersama dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial bagi meningkatkan lagi produk makanan dihasilkan oleh orang berinsurans, yang mana ianya merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan lagi latihan kemahiran khusus di Pusat Rehabilitasi Perkeso Tun Abdul Razak Aikero. Difahamkan juga dalam konteks ini komitmen itu dinyatakan oleh Ketua Menteri Melakanya untuk Tahun Melawat Melaka, bukan Tahun Melawat Malaysia 2026, Tahun Melawat Melaka 2024. Yang mana Melaka sendiri cuba untuk melakukan banyak inisiatif terkini bagi memastikan supaya industri pelancongan di negeri Melaka berada di tempat yang terbaik dan difahamkan juga kaedah yang digunakan adalah bagi meningkatkan lagi produktiviti khusus di negeri Melaka bagi dalam satu pekerjaan itu. Saya kira kita tunggu-tunggu juga untuk Tahun Melawat Melaka 2024 dan pastinya banyak juga pengisian dan juga program yang akan diaturkan untuk TMM 2024. Tapi Tahun Melawat Malaysia 2026 itu satu yang cukup menarik. Itu satu yang menarik. Nanti kita saksikanlah bagaimana strategi akan dirangka. Dari Melaka kita nak bergerak ke Pahang. Okey. Ini berkenaan tentang pelancongan mesra Muslim antara Tumpuan Pahang untuk tahun 2024. Dalam perinciannya, pelancongan mesra Muslim yang semakin berkembang dalam industri pelancongan antara Tumpuan Kerajaan Pahang pada tahun ini. Dan beliau berkata dalam pelancongan Muslim juga merupakan pasaran yang semakin berkembang dalam industri pelancongan dan mempunyai nilai pasaran pelancongan terbesar di seluruh dunia yang juga mencapai kira-kira US 194 bilion dan akan berkembang lagi pada tahun 2026. Dan dalam perincian yang lebih juga, kita tahu kalau bercakap tentang pelancongan Ashraf, kita pasti bercakap tentang makanan juga. Dan untuk pengetahuan anda semua, kita mempunyai lebih 5,000 restoran dan kedai makanan halal
yang menyediakan pelbagai hidangan di Pahang. Dan yang pastinya yang cukup menarik di Pahang adalah musangkin. Aisyah suka durian ke tak? Memang itu adalah dia jadi macam orang Malaysia kena suka. Betul. Okey. Baik, walaupun cuaca di dalam jiwa dan raga agak suram pagi ni, kita kena saksikan juga cuaca di luar, apakah bacaannya, dan selepas tu bersama rakan tugas dari Bilik Berita. Jom. Silakan. Mayat seorang lelaki dikesan di tali air di Kampung Tetambah di Manir, Kuala Terengganu. Jenazah Said Muhammad Azmi Syekh Ismail ditemukan sekumpulan penduduk yang sedang mencari kepah di kawasan Terbabit kira-kira 4.45 petang semalam. Adik perempuan mangsa Syarah Syekh Ismail berkata, mangsa berusia 39 tahun yang merupakan anak sulung daripada 7 beradik keluar rumah petang Sabtu lepas untuk memancing. Bagaimanapun pada hari itu beliau tidak pulang ke kediaman keluarga mereka di Kampung Pujuk, namun tidak mengesyaki apa-apa kerana abangnya biasa keluar memancing dan pulang lewat malam atau keesokan harinya. Beliau dimaklumkan mengenai penemuan Said Muhammad Azmi yang sudah meninggal dunia oleh orang kampung melalui pesanan WhatsApp. Sementara itu, Timbalan Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Superintendent Wan Muhammad Zaki Wan Ismail mengesahkan kejadian berkenaan. Jenazah mangsa telah dibawa ke unit forensik Hospital Sultanah Nur Zahira untuk tindakan lanjut. Tindakan pantas seorang lelaki yang terjun ke dalam laut dari Jambatan Pulau Pinang berjaya menyelamatkan pasangan kekasih yang terjatuh ke dalam laut dalam kejadian di kilometer 2.8 menghala ke Perai malam tadi. Difahamkan sebelum kejadian, pasangan tersebut bertengkar di kawasan hentian di Jabatan Pulau Pinang. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Pulau Pinang berkata, pihaknya terima panggilan kecemasan pada 7.49 malam memaklumkan terdapat mangsa jatuh dari Jambatan Pulau Pinang. Pihak bomba yang tiba di lokasi kejadian mendapati seorang lelaki dan seorang wanita masing-masing berusia 30-an didapati terjatuh ke dalam laut dari Jambatan Pulau Pinang namun berjaya diselamatkan. Kedua-duanya berjaya diselamatkan oleh seorang lelaki yang kebetulan berada di kawasan hentian tersebut yang bertindak terjun untuk menyelamatkan mereka. Dan kebetulan semasa kejadian, terdapat nelayan berhampiran yang membantu menaikkan mereka ke atas bot. Mereka dihantar ke Hospital Pulau Pinang selepas dipercayai mangsa lelaki mengalami kecederaan di kepala dan memerlukan pemeriksaan lanjut. Sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam hormat. Terima kasih terus setia bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Ashraf, apa yang kita bincangkan untuk Okey, kali ini? bagi mententeramkan jiwa dan raga, masa kita boleh move on, tak apa. Tak move on lagi ke ni? Itulah move on untuk lelaki barangkali ini yang paling susah. Ambil masa Beban dengan bercinta. Oh my god. Okey, kita nak bercakap tentang berkaitan tentang penutupan panggung Sehari Istana Budaya. Okey. Salah satu venue ataupun tempat yang menjadi inspirasi identiti bagi negara kita, Ya. memandangkan ianya menempatkan pelbagai karya-karya agung dan kalau mereka yang ataupun pegiat-pegiat seni yang mengadakan persembahan di Istana Budaya ni dianggap sebagai another level lah. Yeah. Maksudnya anda betul-betul memberikan kualiti yang paling tertinggi dan ia merupakan sesuatu pencapaian yang tertinggi kepada pegiat-pegiat seni. Dan untuk bercakap tentang perkara ini, kita bersama dengan Ketua Pengarah Istana Budaya iaitu Puan Zubaidah Mukhtar. Selamat datang. Ya, pagi ini bersama dengan kita ya. Okey, Puan Zubaidah, sebelum tu Teo juga tak bola tadi. Okey, tadi
Mungkin apa tadi Puan Zubaida ada kata mungkin nak pakai baju jersey sama dengan kita juga tu. Okey, mengambil semangat yang sama kan. Kita lepas ni boleh kalau tak lagi pakai. Okey. Baik, kita nak bercakap tentang penutupan ini. Mungkin di awal ini boleh diberi maklum dulu kerana difahamkan pada 15 Januari lepas proses penutupan itu sudah bermula bagi memberi laluan untuk penambahbaikan pengubahsuaian. Difahamkan untuk awal-awal ni nak memahami tentang proses-proses asas yang akan dilakukan bagi pengubahsuaian ini bagaimana? Okey, pertama sekali terima kasih kerana mengundang saya terima kasih kepada Bernama kerana mengundang Istana Budaya untuk sesi pagi ini. Proses penyelenggaraan bangunan Istana Budaya melibatkan kerja-kerja pembaikan bumbung serta penyelenggaraan seluruh bangunan Istana Budaya itu sendiri. Penyelenggaraan pembaikan bumbung Istana Budaya dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya dan juga atas nasihat konservator Jabatan Warisan Negara. Jadi ada proses-proses awalan tu yang sangat panjang. Rumus dah lama dengar kan, sejak sebelum COVID lagi dia kata tutup bumbung. So finally semalam memang officially memang bump-in lah, dia orang memang dah start dah, dan tak boleh kita sewa untuk penggiat ataupun karya-karya agung yang lain tu, kita kena put on hold dulu. Okey. Jadi orang kata biasa sebelum ini kita tahu untuk apa-apa proses penyelenggaraannya pasti mengambil masa juga. Jadi mungkin apa durasi masa yang kali ini digunakan? Okey, kita kalau kata pentas bertaraf dunia ni kan, kita tengok contoh-contoh macam Sydney Opera House, dia mengambil 5 tahun. Betul. Ya, dan juga di Korea 4 tahun. Dan di China pun baru-baru ni ada saya tengok, kita pun buat research jugalah kan. Di China ni Kwanggung Guild Hall, Peking Opera Theatre, dia pun ambil masa 2 tahun. Jadi satu tempoh yang sangat sesuai berdasarkan kepada nasihat daripada konservator tadi dan juga JKR untuk 2 tahun tu memang tempoh yang ideal lah. Dan kita pula sempena dengan tadi tahun melawat Malaysia saya dengar 2026. Jadi memang sesuai lah, bila buka je untuk visit Malaysia kita baru upgrade. Okey, persoalan tercita dan fikiran saya, 2 tahun akan dilakukan proses penyelenggaraan dan pengubahsuaian. Adakah untuk pengubahsuaian ni dilakukan secara total ataupun hanya di bahagian tertentu saja? Secara total bumbung memang semua akan dibuka. Secara total bumbungnya memang keseluruhan dan juga di sekeliling bangunannya. Dan kita akan ambil peluang juga untuk kita upgrade dari segi akustik, dari segi apa, lampu yang mana yang timber dengan Malaysian timber yang dalaman wood tu kita akan macam facelift lah. Ada ambil peluang, ada facelift. Kalau perasannya Ashraf dengan ni di masa dulu mungkin di 25 tahun awal-awal mungkin 10 tahun awal yang pertama tu dia ada water features tau kat depan tu. Kita panggil laman apa tu yang ada fountain, ada wow. Itu mungkin kita akan revive balik. Jadi mungkin kali ini adakah pengubahsuaian yang mengambil inspirasi orang kata seperti Royal Albert Hall mungkin ataupun Sydney Opera, sebab saya pun baru balik dari sana. Jadi memang cantik tempatnya. Kita ada keunikan kita yang sendiri dengan bangunan Sri Junjungnya kan. Dia inspirasi Sri Junjung dan juga ada falsafah-falsafah yang tersendirilah. Jadi kita akan kekalkan keunikan bangunan kita sebagaimana yang dibangunkan dan dah pun diiktirafkan sebagai warisan kebangsaan pada 17 Oktober 2018. Jadi kita kena kekalkan mengikut identiti kita sendiri. Okey, saya nak tengok jugalah wajah baharu sebab kita kalau pergi kerja mesti akan lalu kan. Tempat wajib lalu bang itu. Kursi mesti nak balik pun saya lalu. Okey, untuk penyelenggaraan ataupun wajah baru nanti pasti bagi penggiat seni, pemain seni kan, mereka ni nak tahu jugalah berkaitan tentang kadar sewaan. Adakah ianya akan berlaku perubahan drastik ataupun masih kekal sama seperti ini? Okey, kita kan dah juga menyambut, kita ada agenda Malaysia Madani dan juga ada ekonomi madani kan. Sudah tentunya lah kita kena upgrade jugalah sewaannya. Sekarang ni sangat murah, bersesuaian lah dengan kos yang kerajaan telah belanjakan. Jadi kita akan bekerjasama dengan di Jabatan Penilaian Harta yang akan menilai semula premis tersebut, dan adalah harga-harga tertentu nanti kita akan war-warkan bila sampai masanya. Bila tiba masanya kadar sewaan itu akan diumumkan. Berpatutan juga dengan berpatutan, sangat berpatutan insya-Allah. Juga sempena untuk Tahun Melawat Malaysia 2026 seperti Puan Zubaida katakan tadi. Okey, kita curious juga nak tahu juga
Baik, bila kita melakukan satu proses pengubahsuaian ataupun selenggaraan ya. Jadi mungkin adakah operasi itu semuanya ditutup ataupun ada setengah bahagian itu masih lagi beroperasi ataupun bagaimana? Terima kasih, soalan yang memang saya tunggu-tunggu. Sebab selama ni banyak salah faham kan. Dia ingat kita tak ada kerja, dah tutup panggung kan. Baru saya nak cakap, tahun boleh lah. Setahun pun ambil cuti. Tidak. Fungsi masih terus berterusan kerana Istana Budaya mempunyai banyak lagi fungsi. Fungsi yang utama yang kita menyewa tu saja kita terpaksa terhenti, tapi fungsi-fungsi lain yang seperti kita ada juga perkhidmatan resident artis ya. Kita ada 3 kumpulan utama. Ada 2 orkestra seni kebangsaan dan juga orkestra tradisi macam Malaysia, dan juga kumpulan artis budaya yang kita panggil artis tanah yang sentiasa diundang dan menyeri platform seni di negara ini dan juga di luar negara. So itu memang kekal aktif. Ya, kekal aktif. Untuk seperti tadi, kerana ada artis tanah budaya je dan sebagainya, kerana tempat tidak ada buat masa ini. Betul. 2 tahun ini strategi yang nak digerakkan supaya mereka ini masih lagi bergerak aktif dan juga mewarnai industri seni negara ini. Bagaimana untuk mereka ini? Okey, kita ada juga venue lain yang kita boleh kerjasama. Setakat ni kita buat libat urus dengan pelbagai venue lah. Daripada utara hingga selatan, Sabah Sarawak je belum. Jadi adalah beberapa badan-badan ataupun premis yang sanggup nak bekerjasama dengan Istana Budaya. Jadi kita akan bergerak keluar mulai bulan Mac sehinggalah November. InsyaAllah, jangan risau. Ada mereka masih lagi aktif. Walaupun untuk ditutup sementara, tapi ada juga setengah bahagian masih lagi beroperasi, Puan Zubaidah ya. Okey, baik, mungkin di kesempatan ini mungkin Puan Zubaidah berkongsi dengan kita apa lagi produk-produk yang untuk Istana Budaya ini sebenarnya. Kita tak boleh war-warkan lagi sebab masih lagi dalam perancangan. Disebabkan apa saja perancangan kita akan dimuktamadkan sebab kita fully government kan, bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya atau MOTEK. Jadi masih kita menunggu sesudah dapat je kita akan umumkan kepada tapi sudah sudah semestinya 3 kumpulan artis itu akan dilibatkan lah sepenuhnya. Okey. Baik, saya nak bertanya dalam konteks yang kehadapan lagi 2026 tahun Malaysia. Cantik kerana panggung itu juga akan boleh tersedia beroperasi. Pastinya juga kita tanya juga untuk suku pertama pembukaan nanti kan sudah ada atau tidak perancangan yang nak digunakan dengan menggunakan selain daripada mewawarkan kepada orang awam. Inilah panggung kita yang terbaru. Barangkali ada satu perkara yang akan dilakukan untuk mewarnai ketika pembukaan itu. Hasrat kami, insyaAllah kita akan bawa satu macam West End ataupun Broadway daripada luar yang mungkin rakyat Malaysia susah nak pergi. Jadi kita bawa dia ke sini, satu yang skala besar yang bersesuaian lah dengan tempat Istana Budaya itu, dan satu lagi local performing arts yang bertaraf dunia atau bertaraf skala yang melibatkan artis-artis yang mungkin ramai yang nak tengok lah. Kita bagi contoh fenomena sebelum ni, seperti kalau masih ingat lah Ashraf dengan saya masih ingat Puteri Gunung Ledang. Saya memang pergi tengok begitu. Ini kalau yang dengar ni seronok lah kan saya sebut ni kan, tapi banyak lagi sebenarnya yang berskala sebegitu. Ola-bola yang yang tall order bawa macam yang cuci-cuci the musical. So kita membayangkan musical-musical yang berskala besar dan juga bertaraf yang sama macam West End ke gitu, kita akan buat di dalam 2026. Tapi perancangan harus bermula dari sekarang. Betul. Orang kata, kita tahu kalau untuk Dewan Teater dan sebagainya, fasiliti seperti teknikal dan bunyi dan sebagainya, sound system sebagainya juga. Bagaimana untuk kali ini? Adakah ia akan ditambah baik ataupun mungkin kita ada yang lebih boom lagi ataupun bagaimana Puan Zubaidah boleh bagi sedikit penerangan? Sebagaimana maklum, Istana Budaya dah 25 tahun. Macam handphone kita ni berapa kali saya tukar? 2 tahun sekali saya. 2 tahun sekali saya. Kami belum tukar lagi tau. Inilah masanya nak tukar. 25 tahun. Masanya. Inilah masanya. Lampu-lampu semua ni kan ada tempoh-tempoh dia kan. So sampai dah masanya. Jadi bunyi dia pun akan sedap, pencahayaannya pun akan cantik, insya-Allah. Itulah harapan kami. Satu lagi, mungkin barangkali ada ataupun tidak perancangan untuk kerana penyelenggaraan dan pengubasan ni yang melibatkan juga ataupun penambahan kapasiti penonton. Kapasiti dia tak berubah sebab struktur binaan tetap sama. Cuma sound, feel, look tu je yang akan
akan berubah. Okey. Dan kali ini kalau seperti kita tahu untuk kalau ada apa-apa inspirasi dan sebagainya pasti melibatkan orang kata bakat-bakat tempatan ataupun mungkin ada daripada luar negara ataupun bagaimana untuk kali ini Puan Zubaida? Itu kita teruskan untuk penlibatan kedua-dua pihak, terutamanya pihak-pihak luar yang kita bakat tempatan mungkin tidak ada dari segi macam muziknya ataupun dari segi soundnya, sound engineer kita tak ada, contoh macam tu, dan koreografi yang macam kalau kita nak buat ballet ke opera ke, we don't have local talent. So yang tu memang kita kena engage dengan luar. Dan tempatan pun saya tak nafikan memang banyak yang sedang membangun sekarang ni, so kita akan bagi peluang setimpal lah. Dan sekarang kalau nak masuk Istana Budaya pun kita bagi ruang untuk mereka pitch, bentangkan untuk kita lihat kesesuaian untuk dipentaskan di Istana Budaya. Okey. Salah satu aspek paling penting juga apabila ada satu panggung seperti ini dengan fasiliti yang ditambah baik, kedua tentang soal pengurusan yang perlu untuk dititik beratkan, dan kita nak pastikan supaya Istana Budaya secara khususnya pengurusan itu berada dalam teratur, tidak ada isu-isu tertunggak, bayaran tidak berbayar dan sebagainya. Dalam konteks ini bagaimana pandangan daripada Puan sendiri bagi memastikan soal pengurusan juga dititik beratkan, bukan semata-mata soal penyelenggaraan ini? Ya, pengurusan memang sangat penting sebab kita pengalaman yang 25 tahun ni, of course lah kita ada macam kita tambah baik dari masa ke semasa. Mula penubuhannya kita macam bagi peluang, ada special rate lah, government rate lah untuk kita menarik minat penggiat-penggiat sana untuk menggunakan dewan kan. As we go along kita naikkan harga. Mula bayar kemudian, lepas tu bila tak bayar kita buat bayar dulu. Gitu. So kita keep on improving sampai sekarang boleh kata tak ada ABT lah, atau kita ini panggil akaun belum terima tu semuanya langsai. So maksudnya sentiasa memperbaiki SOP Istana Budaya supaya kedua-dua pihak tidak rugilah, maksud terutama sekali pihak kerajaan lah, kita menjaga kerajaan punya interest kan, tiada lagi hutang dan mereka membayar sebagaimana yang sepatutnya lah. Okey, salah satu perkara penting juga untuk diberikan maklum khusus kepada pemain-pemain seni ataupun mereka yang mengusahakan bidang seni sebagai bentuk perniagaan mereka dan banyak terlibat dengan Istana Budaya secara khususnya. Dalam konteks ini juga mungkin Puan sendiri nak berkongsi juga berkaitan tentang pengurusan, betapa pentingnya pengurusan di Istana Budaya ini dan sama pengurusan tentang itulah keuntungan perniagaan ini yang harus dilihat dalam dua-dua konteks supaya dalam usaha kita memartabatkan seni kita tak boleh lupakan juga tentang pengurusan-pengurusan di dua-dua peringkat. Dalam konteks ini bagaimana Puan melihat kepentingan untuk meimbangi antara kedua-duanya? Pengurusan maksudnya bagaimana tu? Pengurusan dalam konteks perniagaan, dalam konteks ialah kerana mereka ni pun berniaga juga kerana mereka menyewakan. Jadi dalam konteks itu bagaimana kita nak meimbangi antara keperluan mengangkat identiti penggiat seni dan keperluan untuk perniagaan itu? Okey, mana yang arts for business. Okey, kita ada dasar kita adalah memang kita memartabatkan seni, whatever seni, as long as dia bidang muzik, teater dan apa tari tu, tapi dia kena bertaraf berskala cemerlang. Tu kan. Jadi bisnes dia itu terpulang kepada bagaimana dia punya kreativiti dalam dia mengusahakan dia punya sponsorship ke, tajaan ke. Jadi of course kita nak orang yang masuk ni dia dapat kedua-dua sekali, dia untung dan juga dia dapat memenuhi kehendak peminat lah. Dia meet the demand. So kita kena tengok juga demand kat luar tu macam mana. Kalau dia bawa something yang skala pun tapi orang luar tak nak tonton, tak jadi juga kan. So it has to meet all aspects lah. Kita kena tengok keseluruhan ekosistem tu. Sebab tadi ada sebut pada pitching tu, apa yang menarik dan memenuhi keperluan dan tidak cita rasa. Satu lagi perkara yang mungkin boleh nak diterangkan kepada kita selain pada isu tentang struktur bangunan yang perlu ditambah baik, perkara lain adalah tentang ni kesesakan lalu lintas apabila ada show ni kan, persembahan ataupun yang saya kira perlu juga diambil perhatian walaupun di luar kawasan itu, tetapi ialah sebagai mungkin dalam konteks lain Puan Zubaida nak bercakap juga tentang perkara ini, asas kesesakan. Barangkali kerana kita sudah ada MRT mungkin boleh digunakan kan. Kesesakan lalu lintas tu sebenarnya boleh diatasi kalau pergi rancang awal. Ada yang pergi awal-awal jalan-jalan dekat walkabout dekat Titi Wangsa, makan-makan tu datang ke IB, dia boleh rancang kan. Dan juga
juga gunalah fasiliti yang ada, MRT berdekatan. Sebelah aja. Kuala Lumpur, dia hospital Kuala Lumpur. Okay. Yang penting ada juga orang kata MRT itu memberikan kelebihan kali ini, memberikan fasiliti yang lebih baik kepada Istana Budaya bila dibuka nanti. Kita ucapkan terima kasih kepada Puan Zubaidah Mukhtar, Ketua Pengarah Istana Budaya. Saya kira kita memang tunggu-tunggu dan pastinya dibuka kembali pada tahun Malaysia 2026. Betul. Dan sepanjang penutupan itu jangan ingat mereka tidak beroperasi. Mereka masih beroperasi dan pegiat-pegiat seni juga ataupun artis di bawah mereka juga masih lagi bergerak bagi memastikan supaya kelangsungan industri seni berada dalam keadaan sepatutnya. Baik, selepas ini kita nak bercakap tentang satu lagi perkara yang saya kira ini menjadi figura penting di dalam media sosial secara khusus dan memberikan inspirasi kepada anak-anak kita. Ya, apakah itu? Terus setia bersama dengan kami kembali selepas ini. Teaching my students about manners. Sometimes in class, when I give out candy, I want. Or like, Joe, how's I giving the candy? Polite, impolite. Impolite, we don't want that. What is a polite way to ask for the candy? Teacher. Whenever you want something from someone, you have to say the magic word, which is please. Please. Can I have some candy, please? Yes. Thank you. When someone says thank you, you should say or you good, my homie. Because you want to be the most polite class in this school, right? You want to be the most polite class in this school, right? Teacher, can I have some candy please? Oh my God. Cikgu ceria, Ashraf gembira. Ashraf gembira. Kita semua happy dah bahagia. Okey, baik, terima kasih. Pagi ni kita nak bercakap berkaitan tentang cikgu ceria, murid gembira. Saya hari ni adalah muridnya. Okey, saya dah nampak muka Ashraf bersinar-sinar hari ni ya. Siapa tetamu kita, Ashraf? Cikgunya hari ini adalah Cikgu Shiki yang akan bersama dengan kita bercerita tentang bagaimana inspirasi beliau memulakan harinya bersama dengan anak-anak murid. Saya kira memang patutlah murid ceria. Saya pun ceria pagi ni. Lepas ni Ashraf nak jadi anak murid cikgu juga. Boleh. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi. Selamat datang. Thank you. Okay, cikgu, saya tontonlah video-video cikgu kan, kado-kado dengan cikgu yang saya kira memanglah kalau anak-anak kita tengok kan, seronoknya nak pergi sekolah. Kalau saya pun rasanya macam nak balik sekolah kan. Nak pergi sekolah balik kan. Cikgu, permulaan cikgu ketika masuk dalam industri sebagai guru ni kan, adakah memang minat ataupun kadang-kadang mak kita katakan awak jadilah cikgu kan. Setengah begitu kan kerana keluarga paksa, bagaimana? Actually, at first, I studied to become a teacher. So, kat university, I studied education. Okay. Tapi, since I was young, I minat content. I suka tengok YouTube. I wanted to be a YouTuber. Ini dream saya lah when I was younger. Tapi, mulanya I buat satu TikTok lepas MCO. So, I just buat trend video saja. Just follow trend. And then that time, I think I mendapat agak-agak 10k followers lebih kurang. Tapi satu hari kat sekolah, dalam masa lapang kita, saya buat satu dance trend dengan murid-murid saya. Dan suddenly video tu sangat viral. So itu permulaan konten cikgu saya. Okey. Jadi kalau semua konten yang cikgu hasilkan ini ambil masa ataupun bagaimana? Rancang ataupun dah ada jadualnya ataupun spontan sahaja? Teruskan. Spontan. So usually I just take bila I mengajar, then I just letak phone di depan I and then just film apa-apa yang I mengajar, and then terus lepas tu I just cut lah after school. I see. Okey. Dia macam tu rajin ya. Nampak tak? Walaupun kat sekolah dah bekerja, balik bekerja lagi. Komitmen tu. Okey, setengah berpandangan bahawasanya konten-konten perkara kita buat ni macam ni untuk self sendirilah, nak popular kan. Bagi pandangan cikgu sendiri dalam konteks apa yang cikgu lakukan, adakah itu niatnya ataupun sebenarnya cikgu merasakan bahawa ini adalah niat untuk memberikan pengalaman kepada masyarakat tentang realiti menjadi cikgu, tentang menarik minat anak-anak kita menggunakan teknologi baharu, bagaimana? Yeah, I think semua murid akan guna teknologi. So whether we like it or not, whether we setuju atau tidak, mereka akan guna TikTok, akan guna YouTube. So I think kalau I boleh buat konten yang positif, yang mereka menikmati, then I think that's good lah. So that mereka, sebab they can watch banyak konten yang tak terlalu bagus, tak, so if I can create konten yang help them, and orang yang
let's say not in school anymore sebab kita semua pernah pergi sekolah. So ini content yang semua orang boleh suka and boleh relate to. So itu goal saya lah. Okay, alright. Kita semua memang suka pergi sekolah, terutamanya Ashraf kata nak masuk balik kelas cikgu. Saya orang pertama ke depan nanti. Okay. Okay, cikgu, jadi kita tahu dalam bilik darjah ataupun kelas ni kan ada macam-macam ragam anak murid. Jadi mungkin kongsikan dengan kita bagaimana cikgu sendiri pengalamannya Mendengar anak-anak ni. Yeah, I think a lot of times murid akan bosan kan di sekolah. Itu pengalaman kita juga, right? So I think kalau cikgu sangat interested tentang topik yang dia mengajar, anak-anak juga akan seronok belajar. So itu yang penting lah, kita mesti interested dengan topik yang kita ajar. Sama kalau kita pergi seminar atau kelas and then presenter tak terlalu interested, kita juga akan rasa bosan. Yeah. So lepas tu I suka guna cara lain, like I like to play some games, tell jokes, atau saya akan lakon di depan kelas, like seronok sikit lah, so that mereka akan pay attention, tak akan bosan. Subjeknya penting, apa yang dilakukan dalam kelas darjah juga penting, cikgunya juga penting. Okay, awak pun nak cikgu juga kan. Tahu awak pun ada pengalaman tu. Ada pengalaman tu juga. Oh, saya tak ada pengalaman. Tak boleh garang. Okey, cikgu, dengan anak-anak kita ni kan ragam itu pelbagai kan. Dan pastinya juga mereka barangkali ada yang tengok juga cikgu dekat TikTok kan. Reaksi mereka bila tahu, "Oi, cikgu ada kat TikTok rupanya kan." Seronok tak mereka rasa melihat cikgu mereka ni? Bagaimana kongsikan? They're so happy bila dia when they hear their voice, sebab I film saya saja tapi ada voice di belakang, right? So they know, oh, itu film dalam kelas saya, or that is my voice. Yeah, then every day kat sekolah mereka akan, before they see me or when they see me, like, "Hi cikgu," and then they will say, "I watched your video last night. I watched your video with my mom last night." Mereka akan kongsi macam tu. So mereka sangat supportive lah. They will say, "Oh, I use phone ibu, bapa, cousin, adik, abang semua untuk follow you." Bawa semua satu keluarga kena follow cikgu. Sebab konten tu positif. So saya kira satu pendekatan yang lebih baru, positif dan juga menggunakan digital platform yang semua orang nak tidur pun tengok TikTok dan sebagainya, cikgu ya. Jadi bagaimana dalam banyak-banyak konten yang dihasilkan lah ya, mungkin yang mana paling viral sekali yang dapat cikgu? Emotional damage. I don't know if you saw the video before. Okay, Ashraf mesti dah tengok. Saya tak sempat tengok itu. So actually I tak plan content tu, tapi during one class I sedang mengajar tentang emosi. Dan murid I cakap emotional damage, and phrase ini sangat viral kat YouTube oleh Uncle Roger. You tahu Uncle Roger? So dia buat like phrase ni sangat viral. So after I make this video, it went really viral. I think about 30 million views. Wow. Lepas tu Uncle Roger respond to video saya. So dia buat video lain dengan video saya. So video tu really viral. Dah viral lagi. Okey, satu lagi bila bercakap soal kandungan kan, apatah lagi kita ni buat berkaitan konten-konten yang melibatkan ada anak-anak kecil kan. Kadang-kadang setengah pihak menganggap ini satu perkara yang macam tak patut kan. Mungkin barangkali cikgu boleh kongsikan kepada kita perkara-perkara yang barangkali mereka nak buat benda yang sama yang perlu untuk dititik beratkan supaya tidak mengganggu sensitiviti pihak-pihak khususnya anak-anak kecil ini dalam kandungan-kandungan seperti ini. I think the good thing is like selepas kita film, I akan edit. So apa yang I feel tak sesuai boleh edit keluar. Tapi most important, kita mesti ada consent parents mereka. So kalau I ada consent, sebab I sudah kenal parents murid I, then okay lah untuk kita film. And apa-apa yang kita bincang dalam video, how kanak-kanak act dalam video, kita akan make sure that is sesuai lah untuk posting. Common sense tu sangat tinggi lah kena kan. Pasti setiap posting pun ibu bapa juga melihat apa yang viral yang dihasilkan oleh cikgu juga dan kita pun dah lihat beberapa video dan saya kira cukup positif dan pendekatan yang lebih dekat kepada anak-anak ini. Jadi mungkin akan diteruskan di masa hadapan ataupun bagaimana? Actually saya suka buat
konten yang berbeza. Dalam TikTok saya, dalam Instagram saya juga sudah buat konten yang lain. Tapi saya berharap boleh continue buat konten kanak-kanak sebab I feel like sangat meaningful lah, like what I said just now. Kalau saya boleh buat konten yang positif, then that should be what I Macam want. ni, ini adalah salah satu konten. This is something funny kita buat dalam kelas. I testing if they can name 3 countries with the letter R. So kita main satu game. So kelas tak akan bosan sangat. Saya nampak salah satu lagi ni bagi gula-gula. Yes. Itu trik satu yang boleh guna. Betul lah, kadang-kadang kan kita ni ada anak-anak kecil termotivasi apabila dapat hadiah sedikit kan, usaha kita kena berganda. Saya nampak kebanyakan video-video cikgu dan juga cikgu di depan saya, aura positif sangatlah besar kan. Bukan mudah dapat aura positif yang besar. Apatah lagi kalau kita manusia kadang-kadang hari tu ada moodi macam hari ni. Saya moodi sikit sebab kalah malam tadi kita kan. Perlawanan dia. Saya nak tanya kepada cikgu, macam mana cikgu mengekalkan rasa positif tu apabila berhadapan dengan anak-anak murid seperti itu? Bagaimana kita nak groom diri kita tu ada perasaan positif sentiasa ni, cikgu? I think what is good is like bila I pergi kelas, everyone sangat positif sudah. So it's very easy for me to be positive. Murid-murid sangat positif, they're happy to see me. Tapi I rasa jadi cikgu satu kerja. So it is my job to be positive kat bilik, kat kelas. So even though mungkin awal-awal pagi saya tak in a good mood, tapi bila I pergi kelas, I mesti tukar mood saya. And I think bila kita borak dengan murid-murid, bila kita converse with them, then we realize actually mereka sangat funny, like banyak jokes, they do sangat like silly things. Cikgu akan very senang lah untuk ceria. Okay, I pun nak ceria juga. Cikgu gembira, murid ceria ni salah satu contoh Saya murid terus ceria bagi ni. ni. Patutlah kan respons itu sampai kat saya je terus. Okey, baik, selepas ni kita bercakap lagi tentang perkara-perkara menarik berlaku dengan pengalaman daripada cikgu sendiri. Apa yang menarik perhatian kita, mungkin boleh kita kongsikan kepada rakan-rakan kita untuk menginspirasikan anak-anak kita semuanya selepas ini. Trivia. What is the largest island in the world? Not Pulau Pinang. No. Starts with a G. Go. Not Greece. Greenland. Do you know the third most populated country in the world? Russia. Not Russia. No, not Malaysia. USA. Can you name the second tallest mountain in the world? Not Mount Fuji. No. K2. Can you name the largest waterfall in the world? Waterfall, not river. The largest waterfall is waterfall. The Victoria Falls. Apa khabar Malaysia? Welcome to my class. Hari ni kita ada 2 murid. Selamat pagi. Selamat pagi, cikgu. Pagi cikgu. Okay, hari ni saya nak tanya you satu game that I always play in my class. Okay. Saya pandai, saya boleh jawab. Okay. Saya nak jawab dulu. Okay, can you name 3 countries that start with the letter M? M. Malaysia. Okay. Mongolia. Okay. Macau. Oh, Macau, Mexico. Macau? Yes, betul. Ada cakap I'm clever, teacher. Good job. I'm brilliant. Top Tapi hari ni saya tak ada candy. tak apa. So Kita boleh bawa next class. Itu dia kelas. Apa khabar Malaysia? yeah. Good job. Okey, ini antara pendekatan dilakukan oleh cikgu sebenarnya. Terus saya tengok video cikgu pun banyak yang berinformatif sebenarnya tau. Macam tadi kita nampak kan, tanya soal mana waterfall paling besar, negara dengan populasi paling besar. Ni kadang-kadang macam setengah orang hanya mengadakan konten untuk bergelak tawa semata-mata, tetapi apa yang cikgu lakukan adalah untuk memberikan informasi juga kepada penonton juga. Ini satu perkara yang menarik. Dan saya nak bertanya lah, kerana saya difahamkan cikgu berkelulusan dari Amerika Syarikat dan mengambil pendidikan dalam jurusan pendidikan.
cikgu mungkin boleh kongsikan juga pendekatan-pendekatan yang mungkin cikgu belajar di sana yang diguna pakai di sini untuk menarik minat anak-anak kita, cikgu. So actually dalam education kita yang penting we always learn bila seorang cikgu mengajar, tak pasti dia duduk depan or like stand in front and then baca buku saja. Mesti interaktif. So apa-apa yang kita buat dalam kelas mesti interaktif, mesti hands on. Bila kita plan satu kelas, maybe depan 20 minit kita mengajar, lepas tu mesti ada aktiviti. So ini like biasa dalam Amerika Syarikat. So I think something else that I learned yang I sangat suka guna dalam kelas saya is callback. So I think bila kelas sangat bising, macam mana cikgu nak Macam saya tadi bising. yes, nak get their attention. Yes. So kita buat something fun. So example, I akan cakap waterfall and then murid I akan cakap shh. So bila I cakap waterfall, mereka respond shh. Mereka tahu ini masa untuk senyap. Okay. So bila kelas bising, I tak perlu jerit, tak perlu marah. I just cakap waterfall saja. So they know that it's time untuk senyap. So ini praktis yang I belajar from the US sebab semua sekolah akan guna cara-cara macam ni untuk get them to be quiet. That is one like thing that I learned yang tak sama lah dengan sekolah sini. Kebiasaan praktis di sini. Okey. Dengan cara-cara pendidikan seperti ini, doktor doktor lagi cikgu. Saya dengar doktor ya, Ashraf. Lepas cikgu, doktor. Lepas ini. Okey, jadi cikgu, dalam banyak-banyak aktiviti orang kata apa, games dan sebagainya, kadang-kadang ini lebih suka kepada yang mana satu? Contohnya permainan seperti mana dalam kelas? I think they like quiz yang I buat tadi. So I buat banyak quiz. If I have candy, lebih baik, right? They love to have some sweet. Tapi I suka guna some website. So Quizizz, satu website yang really good dan yang all teachers boleh guna. It's free and ada banyak content about Malaysian schools kat platform ni. So it's like online game lah. So bila I buat quiz, mereka boleh dapat points, siapa menang. So it's very exciting untuk mereka. Okey, sesuatu perkara menarik lagi kaedah yang saya perasan yang cikgu gunakan adalah pendidikan atau pelajaran di luar bilik darjah. Iaitu kita kat luar, kita buat aktiviti dan sebagainya. Mungkin cikgu boleh kongsikan pendekatan ini bagaimana ia mempengaruhi kepada minda anak-anak kita ini. So I think yang penting bila kita ajar like normal subject like Malay, English, right? How can we bring the outside world, right? Betul. Like we learn like real life things. So actually kelas I kita fokus banyak on real life skills. And topik yang I focus is mental health. So kesihatan mental. So whenever I teach something, kita akan bring in some real life skills. So we talk about things like macam mana manage emosi. Macam mana play games like this. So we try to make it real life. So itu yang seperti kita tunjukkan di video itu. Apa yang kita lakukan ni? Sebab all these murid-murid mereka suka Roblox. Mereka suka main games. So kalau I can bring up topics macam ni dalam kelas, then mereka akan lebih interested. Permainan Roblox ni bukan saya kata kanak-kanak saja, tapi studio director saya pun kata dia suka juga. Saya pun suka juga. Ashraf? Saya semua suka. Apa cikgu ajar, saya okey. Ini antara kaedah yang dilakukanlah untuk mengajar anak-anak kita ini dengan pelbagai cara-cara baru, khususnya menghadapi realiti di luar kan. Dan diajar daripada kecil. Ini menariknya pendekatan yang cikgu gunakan. Cikgu, dalam konteks lain-lain juga dalam konteks bila kita bercakap soal melakukan kandungan seperti ini kan. Dan juga salah satu part adalah kita berhadapan dengan generasi yang mudah mendapat maklumat pelbagai kerana mereka ada telefon, boleh tengok ada kata setengah tu di awal kecil dah ada laptop sendiri kan. Bagaimana cikgu berhadapan dengan anak-anak kita ni yang barangkali lebih keterhadapan maklumatnya apabila telah lagi dapat maklumat-maklumat yang barangkali sahih tak sahih kan. Macam mana cikgu menghadapi situasi dengan anak-anak seperti ini? I think yang penting is not to take away the phones sebab semua orang guna, so we must let them use it as well. Tapi sebagai cikgu atau ibu bapa, kita mesti jaga apa yang mereka lihat, apa yang mereka nonton online. So for example, YouTube ada YouTube Kids, sesuai untuk kids. Netflix ada Netflix Kids. So I think as parents yang
sebab banyak parents tak tahu macam what they watch, what kanak-kanak mereka nonton. But we must be, so kalau kita buat some like restrictions on their laptops or on their devices, then kita boleh make sure lah that they don't watch something that they're not supposed to. And dalam kelas juga I akan nasihat mereka, you tak boleh menonton this kind of content, it's not suitable untuk murid-murid macam you. So what are some alternative? You boleh tengok konten lain, what are some content yang juga like interesting, juga seronok for them to watch that is educational. I akan bagi example untuk mereka. Adakah kanak-kanak untuk kelas cikgu ni diberi homework ataupun ulang kaji di rumah, ataupun bagaimana semuanya habiskan di kelas? Semua habiskan di kelas. I tak suka homework. Okey, saya nak masuk kelas cikgu. Sebab tu saya cakap tadi, pilihan saya tepat. Saya nak balik semula, tapi masuk kelas cikgu lah. Syukir lah saya nak masuk. Rewind masa So everything kita buat di kelas, and then kalau tak habis, next week kita habis kat kelas juga. Ya, sebab saya masa kecil-kecil dulu saya ingat bila balik sekolah je ada homework, tak habis sekolah lagi ni pergi nak buat homework lagi, Ashraf. Okey, itu adalah pendekatan yang digunakan oleh cikgu. Cikgu 5 tahun sudah mengajar. Pasti ada naik turun masa kita kan, yang cikgu rasa macam alamak, pernah tak cikgu rasa macam nak berhentilah jadi cikgu, tak boleh hadap ni situasi seperti, ada tak pernah? Pernah, of course pernah. Ada sometimes like kat sekolah sangat stress, like murid tak nak dengar, tak nak follow instruction, and then you tak boleh finish what you are teaching, and stress yang kalau exam tak bagus, cikgu semua akan stress kan. Tapi I think the first time I feel like saya nak quit is first week of school. So bila I mengajar kat Amerika, first week of school, so I like tak tahu macam mana buat, you know, kind of confused. And ada satu murid I, dia juga, sebab I teach primary 1, so he's also first time in school, murid I, and dia one day he tak nak dengar, and then dia tak nak degil. Degil sangat. And so what he does is he just throw pencil I kat semua kelas. So break the pencil, throw the chairs. Then macam that time I nangis sebab I was like, oh no, I tak mau tahu macam mana buat. What should I do? How can I get him to listen? So sangat jadi stress. Cikgu juga sebenarnya ada cabarannya sendiri. Betul. Kalau cikgu menangis tak apa, Ashraf nanti mungkin boleh kongsi-kongsi juga boleh, saya boleh jangan risau. Saya semua boleh. Semua boleh. Okey cikgu, orang kata bercakap tentang cabarannya, ada masanya ada sedikit orang kata apa kesulitannya. Jadi sebenarnya siapa yang memberi inspirasi, orang kata sokongan, ataupun mungkin ada keluarga ataupun siapakah? Keluarga, of course, they are here today. Mereka like sokong I jadi cikgu and jadi content creator juga. Tapi my first inspirasi is when I was younger kat sekolah saya. Ada satu cikgu yang sangat best, and even outside of school dia akan beri tips kita bila kita nak exam, dia bagi free tuition, and even until now saya sudah graduate from high school, I think about almost 10 years. Tapi kita masih keep in touch. So bila I balik Kuching, sebab I dari Kuching, kita akan minum kopi, akan like borak what is happening. So relationship tu sangat precious lah untuk I. Okey, cikgu di penghujung ini, barangkali cikgu nak bagi pesanan lah kepada mereka yang sedang menyaksikan ini, untuk memastikan mereka pilihlah jadi cikgu seronok ni. Mungkin boleh kongsikan kepada mereka yang barangkali, ataupun barangkali mereka ni macam berkira-kira nak jadi cikgu ke tak ni, cikgu ke tak ni kan, jadi ke tak kan, apa nak disampaikan kepada mereka ini cikgu? I think it's really fun sebagai cikgu. Semua koleg saya, cikgu-cikgu yang kerja di sekolah saya, semua sangat gembira everyday. Sebab pergi sekolah, murid-murid akan buat satu joke, or like they do something funny. So I think school is a really good place to work. Tak ada orang yang tak nak pergi sekolah. Tak ada guru, like colleague I tak nak pergi sekolah. Ini tak biasa sebab sometimes orang ada kerja, kerja lain, mungkin dia tak nak pergi kerja, tak suka kerja dia, tapi kerja ini really best lah. It's so fun every day. And jadi buat sesuatu yang anda suka, dan pastinya itu anda akan lakukan yang terbaik untuk pekerjaan itu. Tapi kita nak ucapkan, orang kata apa, terima kasih cikgu, hasilkan banyak konten yang teruskan lagi dengan konten-konten menarik. Saya akan menjadi murid di dalam phone saja. Saya dah follow. Terima kasih. Okey, terima kasih cikgu Syuki atas perkongsian ini. Juga terima kasih kepada anda. Tadi saya tak dapatlah nak balik semula jadi anak murid kan. Mungkin saya jadi cikgu lah.
Okey, lepas ni Ashraf tukar profession ke? Saya je pengacara. Saya masih lagi akan kekal dengan pengacara, tapi mungkin di kemudian hari kita tak tahu lagi. Baik, terima kasih kerana bersama dengan kami dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Paling penting petang ini, jangan lupa program kita menemui kami dalam program kita cakap berkaitan tentang bola ini ataupun berkaitan tentang kejohanan Piala Asia dalam Hayat Asia bersama dengan anda. Semuanya bersama dengan kami. Ya, teruskan bersama dengan kami di Bernama TV. Saya Nur Salihah Azmi. Saya sampaikan. Bye. Segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.